Masa ni si NASA ni dia langsung tak terfikirkan siapa agaknya nenek tu. Manusia ke, bunian ke, hantu ke, jin ke, langsung dia tak terfikir. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat-sihat dan kekal cergas sentiasa, insyaAllah. Buat yang masih tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright, malam ni sebelum aku nak start cerita, aku nak minta bantuan korang, nak minta kita ni sama-sama doakan kesejahteraan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang berperang dengan Zionis laknat tu dekat bumi Palestin. Semoga sahabat kita semua ni di Palestin ni semuanya dilindungi, insyaAllah, insyaAllah, amin, amin. Baik, Al-Fatihah. Amin. Alright, terima kasih. Malam ni aku nak cerita kat korang kisah yang berlaku dekat sungai. Kalau korang perasan ni sebenarnya sepatutnya hari ni aku rekod dekat tepi sungai. Sepatutnya lah. Tapi memandangkan hari hujan, kan, nanti aku nak pergi rekod, tu hari hujan, so aku tak dapatlah keluar untuk pergi rekod dekat tepi sungai. Sebab cerita sungai kan, so nak rekod pun kat tepi sungai lah. Aku dah siapkan dah dengan kursi healing aku lawa-lawa ni kan, yang cantik-cantiknya kursi healing ni kan. Dalam hujan. Tapi tak apa, aku teruskan aja rekod kat dalam studio aku ni, walaupun tak seberapa. Alright. So, malam ni cerita pasal sungai. So, korang yang kaki camping kat sungai tu, yang kaki mancing tu, mungkin korang boleh dengar cerita ni dan jadikan cerita ni sebagai satu pengajaran. Bukannya aku nak menakutkan korang, tapi cuma buat renungan kita bersama. Right? Sebelum aku nak start cerita ni, korang kena bantu aku belanjalah like, komen dan share dulu channel aku ni guys. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. So, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah yang first ni dikongsikan oleh seorang hamba Allah ni yang minta nama dia dengan semua karakter asal dalam cerita ni dirahsiakan. Dia send cerita ni melalui Facebook aku. Aku letakkan nama hamba Allah ni sebagai Muiz. Muiz ni adalah salah seorang pengamal dan perawat perubatan Islam sepenuh masa. Biasanya kalau kata dia pergi ubatkan orang, dia takkan minta upah walaupun sesit. So, sepanjang Muiz ni berkecimpung dalam dunia perubatan Islam, memang banyak sebenarnya kisah dan pengalaman mistik yang pernah dia hadapi. Kisah mistik yang dia nak kongsikan ni adalah sebahagian daripada pengalaman yang dia pernah lalui. Dan ini adalah pengalaman yang dia tak mampu nak lupakan. Kisah ni katanya berlaku dekat salah satu daerah dalam negeri Johor. Berlaku lebih kurang 6 tahun lepas. Ceritanya bermula bila ada salah seorang kawan Muiz ni datang berjumpa dengan dia. Dia datang sebab nak minta bantuan Muiz ni untuk tengokkan keadaan abangnya yang sakit. Sakit misteri kata dia. Nama kawan dia ni Suhaimi. Suhaimi ni bagi tahu dia dah jumpa dengan ramai perawat dan banyak tempat juga yang dia dah pergi. Dia dah pernah pergi klinik, dia dah pernah pergi hospital, bomo, semua dia dah pergi dah. Pusat rawatan Islam pun dia dah rujuk dah. Tapi sakit abangnya tu masih belum nampak ada apa-apa tanda untuk berubah. So, semakin hari sakit abangnya tu, sakit abang si Suhaimi ni jadi makin teruk. So, bila Muiz dengarkan cerita daripada kawan dia Suhaimi ni, dia pun rasa simpati jugalah kan dengan apa yang berlaku pada abang si Suhaimi ni. So, dia minta Suhaimi ni bertenang. InsyaAllah ada rezeki dia akan bantu. Nak dijadikan cerita, tak lama daripada hari tu dah tertulis agaknya, dah ketentuan pun
Muiz ni dia datang berjumpa dengan Suhaimi ni sebab nak bantu ubatkan abang kepada si Suhaimi. Muiz ni bagi tahu, kebiasaannya sebelum dia bantu pesakit, dia akan didatangi dengan mimpi dulu. Sama juga macam kes yang berlaku pada abang si Suhaimi ni, sebelum dia nak bantu mengubatkan abang si Suhaimi ni, dia didatangi satu mimpi. Mimpi tu menampakkan yang abang si Suhaimi ni pergi ke sebuah sungai. Tempat sungai tu letaknya jauh ke dalam hutan, terperosok, terpencil. Dalam mimpi tu, abang Suhaimi ni dia bukan seorang-seorang je kat kawasan sungai tu, tapi dia pergi dengan kawan-kawannya dekat tempat tu. Ada 3 orang kawan yang bersama dengan abang si Suhaimi. Muiz ni perasan ada sesuatu yang diorang ni semua ni buat dekat situ. Satu perbuatan yang tak perlu pun dan tak sepatutnya pun diorang buat dekat situ. Apa yang diorang buat ni sebenarnya, perkara tu memang langsung tak masuk akal punya perbuatan. Tapi si Muiz ni tak bagi tahu pula dekat aku apa yang abang Suhaimi ni buat. Cuma dia cakap perkara tu bukan perkara yang baik lah untuk diorang ni buat, perkara yang tak bagus lah. So masa dalam mimpi tu, si Muiz ni dia nampak ada satu keluarga yang tinggal dekat kawasan sungai tu. Makhluk tu nampak macam dalam keadaan yang tengah marah tau. Tengah marah tapi bercampur dengan sedih. So pada esoknya jugalah si Muiz ni datang berjumpa dengan abangnya si Suhaimi. Muiz ni dia tanya sendiri kat abang si Suhaimi, apa yang dia dengan kawan-kawan dia dah buat dekat kawasan sungai tu. Tapi abang pada si Suhaimi ni, dia beria-ia dah cakap yang dia kesana seorang-seorang je, seorang diri je. Dia pergi mancing dekat situ. Mati-matilah dia pertahankan yang dia memang seorang-seorang je dekat sungai tu. Tak ada orang lain pun yang ada kat sungai tu selain daripada dia. Muiz ni, dia rasa macam ada yang tak kena dengan pengakuan abangnya si Suhaimi ni. Dia sebenarnya pun betul-betul curiga tau dengan pengakuan abang si Suhaimi ni. Tapi dia pun tak nak lah kan banyak tanya kan. Kalau orang tu dah cakap macam tu, takkan dia nak paksa-paksa suruh mengaku lah, ya tak? So si Muiz ni dia tengok keadaan perut dengan kaki abang si Suhaimi ni teruk dah membengkak. Kata Suhaimi, setiap hari kaki dengan perut abangnya tu jadi makin berbesar. So setiap hari makin naik bengkak dia, makin membesar dia punya bengkak. Muiz ni dia bagi syarat pada abang si Suhaimi ni, kalau nakkan Muiz ni bantu ubat. Syaratnya mudah je. Abang si Suhaimi ni dia hanya perlu buat solat sunat taubat, solat sunat hajat dengan beberapa amalan zikir. Si Muiz ni bagi tahulah apa amalan yang dia kena buat tu, amalan zikir tu. Si Muiz ni cakap dia ni cuma just pengantara je, tapi yang menyembuhkannya bukannya Muiz, tapi yang menyembuhkannya abang si Suhaimi ni datangnya dengan izin Allah. So bila abang si Suhaimi dengar syarat-syarat yang Muiz ni bagi, dia pun bersetuju dengan syarat-syarat. Tak lama lepas tu, sesi rawatan pun bermula. Dipendekkan cerita, setelah Muiz selesai membuat rawatan dekat abang si Suhaimi ni, alhamdulillah, perut dengan kaki abang Suhaimi ni dah mula pun nampak makin sembuh. Kalau dulu tu kaki dengan perut dia tu nampak bengkak je, makin naik bengkak dia tu kan, dah mula dah nampak makin susut bengkaknya tu. Lepas tu makin mengempis. Abangnya Suhaimi ni pula dia dah mula rasa lega bila tengok badan dia dengan kaki dia tu semua membengkak tu dah makin susut. Lepas tu membengkak tu dah makin hilang. Dan secara tak langsung nampak macam dah makin sembuh. Cuma sebelum tamat sesi rawatan, kali lagi si Muiz ni ingatkan ke abang Suhaimi ni supaya dia dapat tunaikan syarat-syarat yang Muiz bagi tahu sebelum-sebelumnya tu. Lepas rawatan dijalankan dalam 3 atau 4 bulan macam tu, Muiz ni bermimpi sekali lagi. Dia didatangi satu keluarga yang pernah dia jumpa sebelum tu dalam mimpi yang sebelumnya tu. Keluarga tu masih lagi dalam keadaan marah-marah. Kali ni Muiz ni dia bertanya pula dengan keluarga tu, kenapa, dengan apa yang menyebabkan diorang ni marah sangat sebenarnya? Salah seorang daripada keluarga tu, seorang nenek tua, dia jawab, kenapa kau tolong dia? Dia dah menyusahkan keluarga aku. Kalau kau nak tahu, dia tak buat pun apa yang kau suruh buat tu, apa syarat-syarat yang kau bagi tu, dia tak buat pun. Lepas tu nenek tu sambung lagi,
hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sebenarnya keluarga yang datang dalam mimpi Muiz tu, diorang marah sangat sebab diorang masih tak puas hati dengan abang si Suhaimi ni. Selang beberapa hari selepas daripada kejadian mimpi tu, sekali lagi Suhaimi datang jumpa dengan Muiz. Suhaimi bagi tahu yang perut dengan kaki abangnya tu jadi membengkak balik. Jadi bengkak semula macam sebelum-sebelum tu. Muiz pula dia cuma senyum je bila mendengarkan apa yang Suhaimi ni cakap. So memang jelas lah, rupa-rupanya abang si Suhaimi ni memang tak buat langsung syarat yang Muiz ni bagi. So Muiz pun terus pergi berjumpa dengan abang si Suhaimi ni. Dia nak tengok keadaan abangnya tu. Bila Muiz jumpa abang si Suhaimi tu, abangnya merayu-rayu kat Muiz. Ayat pertama yang keluar daripada mulut dia, tolong abang Muiz, tolonglah abang Muiz. Kawan-kawan abang yang 3 orang tu semua dah meninggal. Tinggal abang je lagi yang masih bertahan ni. Terus Muiz cakap, kenapa masa mula-mula dia tanya hal sebenar? Abang cakap abang seorang je yang ke sungai tu. Kenapa abang tak cerita benda yang betul-betul kan? Terdiam sekejap abang si Suhaimi ni. Tapi dia tetap tak nak bagi tahu juga apa yang dia buat dekat situ dengan kawan-kawan dia. Dia diam, zip terus mulut dia. Dia tegang jugalah suasana dengan keadaan masa tu. Muiz pun bagi tahulah kat abang si Suhaimi ni yang dia ni memang sebenarnya nak tolongkan si abang si Suhaimi ni. Tapi dia tak boleh nak tolong kalau tuan punya badan sendiri tak nak tolong diri sendiri. Sempat jugalah Muiz ni sekolahkan abangnya si Suhaimi ni. Abangnya si Suhaimi ni pula hanya diam je membisu. Diam je, tak bercakap pun sebab dia dah tahu kan salah dia kan. Tapi masih lagi degil tu, tak nak cakap apa yang dia buat. Dia diam, dia tak nak cakap pun apa yang dia buat dengan kawan-kawan dia dekat sungai tu. Untuk menenangkan keadaan yang semakin lama nampak macam makin intens tu kan, Muiz pun bagi tahu yang dia akan cuba sedaya upaya untuk bantu abangnya si Suhaimi ni. Lega jugalah abangnya si Suhaimi ni bila Muiz cakap macam tu. Cuma pesan si Muiz ni, syaratnya tetap juga sama seperti sebelum ni. So nak tak nak, suka ataupun tidak, abang si Suhaimi ni kena jugalah buat amalan yang Muiz suruh. Muiz ni dia kata dia hanya mampu ikhtiar je. Yang menyembuhkan abang si Suhaimi ni sebenarnya bukanlah Muiz tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kali keduanya Muiz ni bantu abang si Suhaimi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekali lagi abang si Suhaimi ni sembuh semua. Tapi sayangnya sembuhnya tu lama pun. Dia tak pulih sepenuhnya pun seperti sedia kala pun. Tak sembuh pun. Sebabnya abang si Suhaimi ni langsung tak buat amalan yang Muiz ni suruh dia buat. Dia sendiri langgar janji-janji dia. Muiz ni sebenarnya dia rasa kesal juga dengan sikap dan perangai abang si Suhaimi ni. Susah betul dia nak kotakan janji. Degil betul sikap dia tu. Tak susah pun amalan yang dia suruh buat tu. Padahal untuk kebaikan diri dia sendiri juga. Bukan untuk Muiz pun ataupun Suhaimi, untuk diri dia sendiri. Mungkin bagi Muiz ni senang nak buat benda tu. Tapi bagi orang yang hatinya dah hitam, mudah nak buat solat sunat taubat ni. Betul. So selepas beberapa minggu selepas rawatan tu dibuat, kali lagi Muiz ni bermimpi. Mimpi tu dia datangi keluarga yang sama seperti mimpi-mimpi sebelum. Sama seperti pertemuan diorang yang lepas, nenek dalam keluarga tu datang dalam keadaan yang marah. Kali ni dia datang dalam keadaan yang lebih marah daripada sebelum-sebelumnya. Keadaan marah sekeluarga ni pada abangnya Suhaimi ni memang betul-betul dah tak dapat dibendung lagi dah. Betul-betul punya marah ni. Akhirnya barulah nenek tua tu bagi tahu pada Muiz ni apa yang abang Suhaimi ni dengan kawan-kawannya tu dah buat sampaikan diorang satu keluarga tu jadi marah sangat. Rupa-rupanya abang si Suhaimi ni dengan kawan dia ni ada buat satu perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menyebabkan cucu dengan anak nenek tua ni mati. Itu yang buatkan nenek tua ni jadi marah sangat dengan abang Suhaimi dengan kawan-kawan dia. Yelah kan, siapa yang tak marah kan? Datang tempat orang buat benda tak elok sampai menyebabkan kematian. Walaupun pada hakikatnya memang diorang ni semua tak nampak pun daripada mata kasar apa yang berlaku. Diorang tak nampak pun ada keluarga duduk dekat situ. Nak dijadikan cerita, saat abang Suhaimi ni sekali lagi memerlukan khidmat bantuan si Muiz ni, di saat tu jugalah Muiz sibuk dengan kerja-kerja dia yang lain.
Dan di saat itu jugalah ajal Abang Muiz ni sampai. Tak sempat pun Muiz nak bantu lagi ubatkan, Abang si Muiz ni meninggal. Dan dah tertulis dan ditakdirkan pun perginya Abang si Muiz dengan cara begitu. Apa lagi yang mampu dikata? Apa lagi yang mampu dibuat? Kena reda je lah dengan ketentuan Yang Maha Esa. Allah. Muiz ni dia nak ingatkan pada semua pendengar Malam Mistik, termasuklah aku, termasuklah dengan diri dia sendiri. Kita ni sebagai hamba Allah, jangan sesekali pun kita buat perkara yang tak patutnya kita buat. Lagi-lagi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ingat, kerja perawat ni hanyalah pengantara saja, bukan penyembuh penyakit. Yang menyembuhkan penyakit tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesan daripada Muiz, bukan aku. Right? Kita sambung terus dengan cerita yang kedua. Kisah kali ini berlaku dekat sebuah daerah yang terletak dalam negeri Perak. Sama macam cerita yang tadi yang first tu, kisah ni pun sama juga, berlaku dekat sebuah sungai juga. Kisah ni berlaku dekat 4 orang sekawan, Khalid, Mokhtar, Nasar dengan Zami. Diorang ni berempat memang dah lama pun jadi kawan baik, daripada zaman sekolah lagi. Semua banyaklah aktiviti yang memang selalunya diorang buat bersama-sama. Nak dijadikan cerita, satu hari tu si Zami ni tiba-tiba dapat idea. Dia nak buat plan pergi healing kat tepi sungai sambil memancing. So dia pun ajaklah kawan-kawan baik dia tu untuk join sama. Plan, rancang, akhirnya diorang semua setuju untuk pergi camping pada hari Selasa dan balik pada hari Rabu. Sebenarnya memang sengaja diorang ni pergi pada hari Selasa, sebab diorang tahu time macam tu je tempat tu sunyi, tak ramai orang pun yang akan pergi. Menjadikan tempat tu jadi lagi aman, lepas tu sunyi. Bolehlah diorang conquer satu tempat tu kan. Betul tak? Seperti yang dirancangkan dan direncanakan, hari Selasa pagi tu diorang pun bertolak ke tempat yang nak dituju tu. Diorang naik satu kereta. Khalid yang volunteer untuk pick up kawan-kawan ni dekat rumah masing-masing. Lagipun rumah diorang ni semua ni dekat-dekat je, satu taman je. So lepas settle pick up kawan-kawan dia dekat rumah masing-masing, diorang pun singgah dulu dekat kedai runcit untuk beli apa yang patut untuk dibawa bekal. Setelah beli-beli barang tu, diorang pun teruslah menuju ke tapak camping tu. Jarak tapak camping ni kalau daripada rumah diorang akan mengambil masa dalam 45 minit. Jalan nak menuju pun taklah susah mana pun. Cuma nak masuk ke tapak camping tu jauh pedalaman sikit daripada jalan besar. Yang tu mencabar sikit. Sebab jalan masuk ke dalam tu bukan jenis jalan-jalan tar tu, tapi jalan berliku-liku, berbatu-batu, macam jalan dalam kebun. Tapi masih ada laluan kereta lah. Cuma tak boleh laju je lah kalau nak lalu situ. Kalau nak laju tu boleh, tapi kereta kau jadi macam kereta kuda. So sampai je diorang kat tapak camping tu, seperti yang dijangka, memang tak ada orang langsung yang camping kat situ. Diorang je yang ada tu. Maklumlah bukan hari Minggu kan. Sebelum ni Khalid pernah pergi juga dekat situ. Masa tu pergi time hari Minggu, memang penuh gila dengan orang kat kawasan tu. Sampai nak pacak tapak kemah pun tak dapat, tak ada ruang. Tu yang diorang ni jadi serik kalau nak pergi pada hari Minggu. So hari tu kebetulannya diorang pergi pada hari Selasa. So memang aman lah tempat tu. Memang sebebas-bebasnya lah diorang pada hari tu nak buat aktiviti. Sungai tu pun dah jadi macam bapak diorang yang punya lah, senang cakap. Memang enjoy gila diorang masa tu dengan tempat yang tak ada orang, sunyi, aman, memang healing habis, senang cakap. So sambil-sambil layan setak kemah tu, sambil-sambil tu jugalah diorang ni labuhkan joran. Malangnya, tengah hari tu tak ada seorang pun yang berjaya melandingkan seekor ikan. Walaupun anak ikan memang kumpau habis. Entah kenapa agaknya tak ada ikan yang nak makan umpan diorang tengah hari tu. Bila hari makin petang, bila hampir nak maghrib, diorang ni semua ni cepat-cepatlah ambil peluang mandi-manda kat sungai tu. Diorang ni semua ni, bila dah tahu kawasan tu memang tak ada orang, diorang pun jadi makin kecoh dengan huru-hara lah kan kat situ. Melompat-lompat, kejap-kejap terjun, tiruk, terjerit-jerit. Dan macam budak tak balik lagi pun ya juga. Memang kecoh, memang bising diorang masa tu. Tengah syok-syok diorang semua mandi-manda dekat sungai tu, dengan tiba-tiba Nasar dengan Mokhtar ni macam terdengar suara orang menjerit. Hoi! Darau suara tu. Suara macam lelaki tengah marah. Tersentak sekejap lah diorang ni berdua. Bila dengar suara teriakan tu kan. Nasar dengan Mokhtar ni pandang antara satu sama lain.
Kita tanya-tanya jugalah kan suara siapa tu kan. Sebab diorang tahu yang ada dekat situ cuma geng-geng diorang je. Datang mana pula suara lelaki tu kan. Si Mokhtar ni tanya dengan Nasar sama ada dia dengar ke tak dengar apa yang si Mokhtar ni dengar. Si Nasar ni cuma angguk-anggukkan je kepala dia. Maksudnya dia dengar jugalah kan. Tapi dia tak berani pun nak toleh ke sana ke sini. Tapi yang peliknya hanya diorang berdua je yang dengar suara teriakan. Si Zamir dengan si Khalid tak dengar apa-apa pun. So malam pun tiba. Lepas daripada makan malam, diorang pun sambung lagi dengan aktiviti memancing. Dengan harapan dapatlah hasil sungai kan kali tu kan. Diorang pun dah plan dah pun. Kalau dapat hasil, bolehlah juga kan buat-buat lauk, bakar-bakar malam tu kan. Tapi malangnya tetap juga tak berhasil seperti apa yang diorang harapkan. Kalau ada pun cuma si Zamir seorang je yang berjaya landingkan seekor anak ikan. Itu pun sahnya lebih besar tapak tangan dia kot. Tak sampai hati rasanya nak buat lauk. So dia lepaskan je balik. Kalau member dia yang lain tu semuanya memang membangau habis dah. Asyik ada je masalah masing-masing. Mata kail sangkut kat batu lah, tali joran putus lah, ada yang umpan habis tapi tak rasa macam ikan makan lah. Memang kumpau berdarah teruk diorang malam tu. So aktiviti mancing malam tu memang langsung tak menjadi. So diorang je habiskan banyak masa malam tu dengan berbuat-buat kosong je antara satu sama lain. Tengah duk layan-layan bersembang tu entah macam mana agaknya si Nasar ni boleh pula tertoleh kat satu arah kawasan Semak Samun kat seberang sungai tu. Dia terperasan ada satu sosok tubuh macam seorang nenek tua. Terbongkok-bongkok nenek tua tu berjalan tepi semak tu dekat kawasan pesisiran sungai. Si Nasar ni duduk tenung je gerak-geri nenek tu. Dia rasa pelik juga. Apa yang nenek tu buat dekat tepi sungai malam-malam macam tu? Masa ni si Nasar ni dia langsung tak terfikirkan siapa agaknya nenek tu. Manusia ke, bunian ke, hantu ke, jin ke, langsung dia tak terfikir. Tapi nasib baik jugalah nenek tu tak pandang balik dekat muka si Nasar ni. Nenek tu cuma pandang ke bawah aja, ke arah dalam sungai. Seolah-olah kan macam nenek tu dia tengah tercari-cari sesuatu kat dalam sungai. Nasar ni dia nampak nenek tu pegang sebatang kayu macam tongkat. Sambil tu dia kais-kais kat dalam sungai tu guna tongkat tu. Apa yang nenek tu duk cari si Nasar ni pun tak tahu. Lama jugalah Nasar ni duk perhatikan gerak-geri nenek tu. Masa tu apa yang dia duk fikir dalam hati, mungkin nenek tu orang kampung yang duduk berhampiran dekat situ agaknya. Tapi dalam pada dia duk memikir-mikir macam tu kan, fikir juga kat otak dia. Macam tak logik pula nenek tu orang kampung kat situ. Sebab mana ada kawasan kampung yang dekat-dekat dengan kawasan tu? Nak kata ada orang lain selain pada diorang kat situ, tak mungkin juga. Sebab memang daripada petang pun tak nampak langsung ada pengunjung lain selain pada diorang kat situ. Kalau ada pengunjung yang datang kat kawasan tu pun, mesti diorang nampak. Sebab diorang camping pun bukan dekat kawasan pedalaman sangat pun. Memang boleh nampak orang lalu lalang kalau nak ke sungai ni. So Nasar ni dia ambil keputusan untuk abaikan je apa yang dia nampak. Malah dia nak duk fikir panjang-panjang pasal nenek ni. Yang sepatutnya dia fikir masa tu adalah macam mana nak dapatkan ikan malam tu. Sebab daripada tengah hari sampai bawa ke petang, ke malam tak ada seekor pun ikan yang berjaya diorang satu geng ni lelingkan. Makin lama hari jadi makin malam. Sedar tak sedar jam dah nak masuk pukul 12.30 malam dah. Tiba-tiba si Mokhtar ni bersuara. Weh, aku mengantuk dah. Masuk tidur dulu dah. Mokhtar ni lepas dia cakap macam tu, terus dia masuk kemah, terus dia tidur. Kawan-kawan yang lain masih lagi setia menunggu ikan sangkut kat mata joran masing-masing. Memang nak lepas gian kan katanya kan, dah lama tak turun mancing kan. Tu yang tabah aja masing-masing. Walaupun masing-masing kumpau. Tunggu, akhirnya masing-masing pun langsung tak berjaya nak landingkan seekor ikan pun. Akhirnya lebih kurang nak dekat pukul 2 pagi tu, masing-masing pun dah mula bosan, masing-masing pun dah mula mengantuk. Diorang ambil keputusan nak masuk tidur je. Diorang ni semua tidur dalam satu kemah je. Masuk-masuk dalam kemah, Mokhtar dah sedap dah melending dah. Ambil pot kat bahagian tepi kemah sekali. Paling ujung sekali Mokhtar ni dia ambil pot. Nasar pula ambil pot dekat sebelah si Mokhtar. Baru je Nasar ni nak lelapkan mata, tengah dia berangan-berangan duk feeling tu, tiba-tiba Mokhtar ni senggol lengan si Nasar ni pula. Senggol. Nas, aku tak boleh lelap.
Lah, ingatkan Mokhtar ni dah sedap tidur. Rupa-rupanya dia tak tidur lagi. Nasa pun tanyalah balik kat Mokhtar kan, kenapa dia tak boleh nak lelapkan mata dia kan. Lepas tu si Mokhtar ni pelan je dia bisik kat telinga si Nasa ni. Tak nak si Khalid dengan si Zamin dengar apa yang dia cakap ni. Dia cakap, dia macam dengar ada orang panggil nama dia daripada luar kemah. Mokhtar tanya kat Nasa lagi, masa korang kat luar tadi tu, ada tak korang panggil-panggil nama aku? Si Nasa ni cakap, mana ada diorang duk panggil nama si Mokhtar lepas si Mokhtar ni masuk ke dalam kemah. Ada pun orang panggil nama dia. Masa ni si Mokhtar ni sebenarnya dah mula rasa macam tak sedar hati dah. Kalau bukan kawan-kawan dia yang duk panggil nama dia, siapa pula yang duk nyebut nama dia kan? Si Nasa ni dia toleh ke Khalid dengan si Zamir ni, dia tengok dah sedap dah dua-dua kawan dia ni tidur. Bukan main kejap lagi diorang ni tidur. Letak kepala terus tidur, auto tidur. Cuma dia dengan Mokhtar je masih tak dapat nak lelapkan mata. Nasa ni, dekat otak dia ni masih lagi dibelenggu dengan siapa nenek yang dia nampak tu. Akhirnya dalam dia duk berfikir-fikir tu, akhirnya dia pun tertidur. Tak sampai 1 jam rasanya Nasa ni tertidur. Nasa ni terjaga balik daripada tidur dia disebabkan terganggu dengan suara kanak-kanak bising main dekat depan kemah dia. Bukan main rancak betul dengar suara budak-budak tu main dekat luar kemah. Seolah-olah kan macam tengah main sambil mandi sungai. Si Nasa ni dia seram juga sebenarnya dengan bunyi suara budak-budak tu. Yelah kan, tengah malam buta dengar suara budak main dekat sungai. Memanglah seram kan. Tapi dalam masa yang sama, perasaan ingin tahu tu pun ada juga. Perasaan curious tu. So Nasa ni pun dia beranikan diri dia jengah daripada tingkap kemah. Pelan-pelan je duduk perhati. Tengok pelan-pelan. Tapi tak nampak apa-apa pun. Gelap je keliling tu. Tapi suara tu tetap dengar juga. Memang jelas sangat bunyi suara tu. Datangnya macam betul-betul kat depan kemah diorang ni, datang daripada arah sungai. Takkanlah dia nak buka pintu kemah pula semata-mata nak tengok ataupun sebir bunyi budak-budak tu kat luar kan. Memang tak lah kan. Dalam hati tu memang dah mula terasa seram juga dah. Nak kejutkan kawan-kawan dia, dia tengok semua pun dah nyenyak sangat tidur. So si Nasa ni tak naklah ganggu kawan-kawan dia tu kan. Dalam keadaan yang takut-takut tu, si Nasa ni dia paksa mata dia untuk lelap. Akhirnya Nasa pun tertidur balik. Bila hari dah masuk siang, dah pagi tu, lepas diorang ni habis sarapan, diorang pun sambung mandi sungai sebelum nak balik. Masa tu tak ada siapa pun yang bercakap pasal kejadian yang diorang lalui malam tu. Tak ada seorang pun yang bercakap. Masing-masing pun diam dan senyapkan diri je. Masing-masing teruskan aktiviti diorang je mandi sungai tu. Tak ada aktiviti mancing lagi dah. Diorang dah give up pasal mancing tu. Bila dah puas mandi-manda tu, diorang pun kemas-kemas kemah, bersih-bersihkan kawasan tapak tu. Lepas settle tu, diorang pun gerak balik. So, lepas je keluar daripada jalan dalam yang batu-batu yang ada, yang macam jalan kebun tu kan, sampai je dekat jalan besar, Mokhtar ni terus buka cerita. Mokhtar ni cerita start daripada diorang mandi sungai petang semalam tu. Mokhtar dah mula rasa tak sedar hati. Lepas tu Nasa pun menyampuk. Yang diorang berdua ni terdengar orang jerit, "Oi, oi!" suara lelaki garau tu. Tapi Zamir dengan Khalid pula cakap yang diorang langsung tak dengar pun suara orang jerit "Oi" tu, tak ada pun. Si Nasa pun sambung lagi cerita. Masa malam tengah mancing tu, dia ternampak kelibat nenek dekat tepi sungai. Terus si Khalid ni menyampuk pula. Rupa-rupanya dia pun nampak juga nenek yang sama. Cuma bukan dekat tepi sungai, tapi datangnya daripada belakang kemah. Cuma masa tu si Khalid ni tak beranilah nak bagi tu kawan-kawan dia malam tu, sebab dia takutkan tertegur kan. Yang si Mokhtar ni sambung cerita pula, sepanjang malam tu asyik terdengar orang panggil nama dia je. Sebab itulah dia nak tidur awal. Dia sebenarnya memang dah seriau sangat dah masa tu. Barulah si Nasa ni pula buka cerita yang dia terdengar suara kanak-kanak main dekat tepi sungai tu pukul 3-4 pagi. Mujurlah malam tu, walaupun macam-macam gangguan yang berlaku kat diorang ni, tapi semuanya tak ada yang serius. Mujur jugalah diorang ni tak gelabah kan. Kena yang gelabah, terus main tegur-tegur je, agaknya apa yang berlaku selepas tu pula. Mungkin situasi dia jadi lain pula. Setiap silap air bulan jadi lagi huru-hara. Kalau dah tertegur kan. Tapi walaupun kejadian misteri tu berlaku kat diorang masa tu, taklah membawa maksud diorang ni semua serik nak berkemping dekat situ lagi. Cuma bila tiap kali diorang datang ataupun berkemping selepas tu,
diorang ni dah faham. Lepas tu diorang ni dah lebih sopan sikit. Mungkin disebabkan petang tu diorang ni semua kecoh sangat ke masa waktu mandi-manda tu kan, tak pun huru-hara sangat. Itu yang menjadikan penghuni tempat tu nak tegur diorang. Mungkin jugalah kan. Allahuakbar. So, dah habis dah 2 cerita berkaitan kisah sungai. Aku nak pesan sikit kat korang. Kita ni hidup berkongsi alam. Kita kena sedar, bukan kita je makhluk yang tinggal kat muka bumi ni. Selain daripada binatang, manusia, ada juga makhluk-makhluk gaib macam jin yang tinggal sama dengan kita kat muka bumi ni. Mungkin kat sekeliling kita ni ada je diorang. Betul tak? So kesimpulannya dekat sini, di mana pun kita berada, makhluk lain pun akan ada sama juga. Lebih-lebih lagi dekat kawasan hutan, sungai, air terjun, laut. Tempat-tempat macam ni, tempat-tempat yang terpencil, pedalaman macam ni, sentiasa akan ada benda-benda lain yang tinggal bersama. Cuma kita je yang tak nampak dengan mata kasar kita. Sebab tu kita dinasihatkan jaga kata, jaga adab dan jaga tingkah laku kalau berada kat tempat-tempat macam ni. Baik? Faham tu? Ingat tu? So, dah habis dah malam mistik kali ni. Kalau korang yang nak berkongsi cerita kat aku, korang boleh send cerita melalui malammistik@gmail.com atau boleh send je melalui mana-mana sosial media aku yang aku dah letakkan pun linknya dekat description ni. Right? Kalau datang terus ke podcast aku pun, aku alu-alukan. Korang boleh je WhatsApp terus kat nombor yang tertera kat bawah. Aku pun dah penat dah bercerita malam ni, tekak pun dah kering. Tapi sebelum tu aku nak minta bantuan korang. Korang belanja aku like sikit cerita aku ni, komen dan share lah cerita aku ni guys, supaya manfaatnya kita dapat berkongsi bersama. Jangan lupa subscribe sekali channel Anas Rahmat ni. Hingga kita jumpa lagi di next malam mistik. Korang jangan berurusan dengan setan. Kalau nak hidup korang bahagia, ingat tu berapa kali pesan ni, aku selalu pesan pasal ni. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Jumpa. Malam